Bagaimana kita nak design satu litar untuk mengawal satu actuator ataupun satu silinder, okey? Sama ada menggunakan double acting cylinder ataupun menggunakan single acting cylinder. Yang biasa lalu kita kerap tengok adalah double acting cylinder. So daripada litar yang asas iaitu uh, direct circuit ataupun direct control circuit dengan indirect control circuit. So hari ini kita akan tengok bagaimana pula kalau kita nak mengawal litar menggunakan lebih daripada satu actuator ataupun satu silinder. Okey, dalam tajuk dia adalah multiple cylinder circuit. Okey, untuk ini, okey, so basic bagaimana kita nak design satu litar untuk mengawal lebih daripada satu silinder. Yang pertama, kita kena kenal pasti, okey, valve di valve yang mengawal actuator ataupun silinder itu, bahagian mana yang akan menyebabkan uh, silinder itu extend, bahagian mana akan menyebabkan silinder itu retracts. Okay. So dalam penggunaan dua silinder ini, dia akan melibatkan penggunaan limit switch ataupun limit switch di sini adalah three two-way yang ada roller actuated tu dan spring return. Okay, so itu adalah dikatakan sebagai limit switch. So limit switch itu akan terletak di tempat kedudukan silinder itu extend dan silinder itu retract. Okey, tujuan limit switch itu digunakan adalah untuk memberitahu silinder sedang extend ataupun silinder telah retract. Okey, so limit switch itu, okey, untuk design multiple cylinder punya circuit, kita bermula dengan motion diagram step, okey. Motion diagram step ataupun displacement diagram. Okey, bermaksud kalau you tengok sini, dia akan ada sela masa ataupun sela step daripada 1 sampailah step yang ke-5. Kalau kat sinilah, maksudnya dia ada 5 pergerakan ataupun 5 masa, 5 sekuen yang akan berlaku di dalam pergerakan silinder ini. Di mana graf yang atas mewakili satu silinder, graf yang bawah adalah silinder yang kedua. Di sini nama dia adalah silinder 1A1, yang kedua nama dia adalah 2A1. Okey, so sebelah kiri ini dia ada label, okey, 1 dan juga kosong. 1 dan juga kosong. Okey, bermaksud keadaan dia adalah merujuk kepada keadaan silinder. Silinder itu kalau 1 merujuk kepada extend, kalau kosong merujuk kepada retract. Okey. So, kita tengok. Okey. So, you tengok garisan yang berwarna hitam yang bold itu, the bold line itu dia akan ada bermula daripada kosong, dia naik ke atas and then straight line and then they go down and then another straight line. Okay, so meaning that pada permulaan dia dalam keadaan retract. Okay, pada step yang kedua, silinder 1A1 akan extend. Okay, pada step yang ketiga, masa yang ketiga, silinder 1A1 masih lagi extend. Dan apabila masa yang keempat, step yang keempat, silinder 1A1 retract dan berterusan sampailah step yang kelima. Manakala silinder 2A1 pada masa yang kosong hingga masa yang pertama, dia masih retract. Okay. Masa yang kedua berubah kepada masa yang ketiga, dia extend.
Okay. Kemudian masa yang ketiga berubah kepada 4. Dia masih extend, dan perubahan masa keempat, kelima dia retract semula. So ini adalah menunjukkan pergerakan silinder 1A1 dan silinder 2A1. Kalau you perhatikan, dia step yang pertama, silinder A extend, silinder B retract. Okay. Step yang kedua, silinder 1A1 masih extend dan silinder B mula retract. Okay. Step yang ketiga, silinder 1A1 retract, manakala silinder 2A1 masih extend. Dan step yang seterusnya, silinder 1A1 masih retract dan silinder 2A1 mula retract. So itu adalah pergerakan sekuen dia. Okay, faham? Motion time diagram, motion diagram step, displacement diagram. Dua-dua ni nama dia lah. Okay. Okay, kalau motion diagram step, dekat sini dia akan tulislah step 1, step 2, step 3, step 4. Okay, kalau displacement diagram dia boleh dia will put 1, 2, 3, 4, 5 merujuk kepada masa lah. Okay, right. So, okay. So, senario yang seterusnya. Okay, cuba perhatikan. Kita ada 3 silinder yang bernama A, B and C. Okay, silinder A is used for clamping work. Cylinder B is used for stamping work, and then the cylinder C will use for ejection work. Now, you try to analyze, then you tolong ceritakan kat saya, okay? So, step yang pertama, okay, this one, okay? So, apa yang akan berlaku pada silinder A? Nurul Fazilah. Ya? Yeah? Silinder A apa berlaku pada step yang pertama? Extend. Dia extend, very good. So, manakala silinder B dengan silinder C, apa yang berlaku pula? Ganesha Prasad. Ganesha Prasad ada tak ni? Satu, Ganesha Prasad. Dua. I'm here. Okay. Apa yang berlaku pada silinder B dengan silinder C pada step yang pertama? Cylinder B and cylinder C. It's in rest. Dia ada two condition only. Whether extend or whether retract. Retract. Huh? Retract. Okay, thank you. So, step yang pertama, only cylinder A will be extend. Okay, so how about step number 2? Step number 2, apa yang akan berlaku pada silinder A dan silinder B dan juga silinder C? Saya nak tanya. Distract. Silinder A what? Distract. Apa distract? Retract. Retract. Okay, silinder B? Expand lah. No, silinder A tu masih silap saya. Silap bawa. Silinder A tu masih extend 2 hingga step kedua. Okay, silinder B? Silinder B, Satis, dia buat apa? Dia tengah naik kan? So dia tengah, maksudnya dia akan extend. Okay, so silinder C, dia berada di kosong. Silinder C berada di kosong, maksudnya dia tengah Retract.
Dia tengah retract. So, okay. Maksudnya apabila step kedua, silinder A dalam keadaan extend punya position sebab dia punya straight line. Manakala silinder B dia bermula extend sebab dia ada angle ataupun sengit dia punya line tu. Okey, manakala silinder C dia masih extend, dia tak berubah lagi. Okey, terima kasih. So step 3 saya nak bertanya. Saya nak cuba boleh tak sir? Boleh Basira? Step 3. Step 3 yang A tu extend, yang B tu retract, yang C tu pun retract. Okey, betul. Okey, untuk step yang ketiga, A masih kekal extend. Okey, B dia retract balik dan C belum extend lagi, masih retract lagi. So step yang keempat, A mula retract. Step yang keempat, A retracts, B kekal extend, C kekal extend. Step yang kelima, A dan B masih retract, C baru dia mula extend. Dan step yang keenam, C retract balik manakala A dan B masih retract, tak berubah apa-apa. So kalau you tengok dekat sini, dia punya prinsip kendalian dia, step dia ada sampai 6 step. Okay, bermula daripada time 1 sampailah time 7. Okay, so itu adalah sequence dia. Kalau you perhatikan saya kat sini, seolah-olah silinder A akan tolakkan benda kerja di sini dan bergerak ke ruangan kerja. Okey, bila sampai bergerak ke situ, kerja silinder B pula. Silinder B akan stampkan benda kerja tu. Okey, silinder B akan stampkan the workpiece. After that, after dia stamp, dia terus naik ke atas. Okey, setelah selesai silinder B naik ke atas, then silinder A akan retract kembali ke kedudukan asal, neutral position. After that, barulah the cylinder C will eject the workpiece, fall down to the storing place. Macam itulah proses kerja melibatkan 3 silinder. Okey, ada nak tanya? Okey, so sekarang kita mulakan dengan simple lah. Okey, contoh senario dia. Kita ada macam ni. Sekiranya A, the first cylinder will push, and B, the second cylinder will akan melakukan kerja feeding as shown in the figure seperti ini. Okay, first cylinder akan extend dahulu and bring the tools, benda ini, okay, berada di stamping station di sini. Okay, where cylinder B is located. Cylinder B then extend, dia akan stampkan kerja itu. Kemudian cylinder A akan patah balik. And then diikuti dengan cylinder B. Okay, so meaning that kesimpulan dia, cylinder A extend, then cylinder B stamping, then cylinder A reverse balik, retract kembali ke kedudukan asal, then diikuti dengan silinder B. Okay, so that is the sequence. Okay, so bagaimana kita nak design lita ini? First, sequence dia yang saya tunjuk di dalam gambar rajah ini. Okay, we'll start with A plus, B plus, A minus, B minus. A plus mean A adalah silinder A, plus represent the extend punya movement. Okay, manakala minus represent the retract punya movement. So bila saya sebut A plus, silinder A extend. Bila saya sebut A minus, silinder A retracts. Faham ya kat situ? So now we going to gunakan terms A plus, A minus, B plus, B minus. Okay, boleh saya pergi lagi? Boleh sir. Boleh sir. So sama, kalau you tak nak guna perkataan extend, you boleh guna at once. Tapi saya guna extend lah lebih sebab mulut dah biasa kan dengan retract lah. Okay, so okay, displacement step diagram dia macam ni lah. Okay,
A extend dahulu, then dia stay dekat extend tu, and then masa A extend, B masih neutral, tak bergerak, and then the second step barulah B to extend. Okay, A tak bergerak. After that, A retracts, B tak bergerak. After A retract, last step adalah B retract, B minus. Okay, itu adalah step dia. So, you nampaklah dia punya pattern, dia punya chart tu tak sama kan? Alright, so tadi kita menggunakan perkataan step di sini. Dia panggil displacement step diagram. So, bila kita tukarkan displacement time diagram, kita gunakan T1, T2, T3, T4, T5. Itu je. Okay, jangan confused. The pattern of the graph tu sama. Alright, now di dalam silinder itu, kita perlu untuk acknowledge pergerakan extend dan retract itu, kita perlu letak limit switch. Okay, that limit switch kita namakan sebagai A0, A1, B0, B1. A for cylinder A, B for cylinder B. Whereas A0 adalah silinder dalam keadaan extend. A1 merujuk kepada silinder dalam keadaan silap. Okay. A0 merujuk kepada silinder dalam keadaan retract. A1 merujuk kepada silinder dalam keadaan extend. Okay. Kalau B0 maksud dia apa? Azim Muhammad Noor. Repeat balik. Azim Muhammad Noor. Ya, Syed. Soalan dia Kalau B0 bermaksud dia apa? Silinder dalam keadaan B0 retract. retract. Very good. B1? B1 B1. Silinder dalam keadaan? B1 dia extend. Okay, good. Just repeat balik. Nasib baik awak tak tidur. Okay. Next. Okay, so this is the sequence ataupun the links di antara pergerakan pergerakan silinder dan juga input. Okay. Okay, sequence movement ini, okay, gambar rajah sequence ini, dia akan ada dua. Okay. Yang pertama, adalah A plus, B plus, A minus, B minus ini adalah merujuk pergerakan silinder. Okay. Okay. Dia akan bermula dengan A plus, B plus, A minus, B minus. A extend, kemudian B extend, A retracts, B retracts. Selesai satu cycle proses kerja. Then benda ni akan berulang balik macam tu. Okay. So dekat atas, okay, kalau A extend, okay, kalau A extend, dia akan bersentuh dengan limit switch A1. Okay. Then baru dia akan menyebabkan B extend. Bila B extend, dia akan bersentuh dengan limit switch B1. Okay. Okay. Baru dia akan menyebabkan limit switch B1 ni akan menyebabkan A retract ataupun A minus. Apabila A minus, dia akan bersentuh dengan limit switch A0. Okay. Apabila A0 deactivated kan, dia akan menyebabkan silinder B retracts ataupun B minus. Bila B minus, dia akan bersentuh dengan limit switch B0. Limit switch B0 ini akan berhenti kalau kita tak tekan start button. Kalau limit switch ini kalau silinder B minus retract bersentuh dengan B0, tiba-tiba kita tekan start button lagi, proses ini akan berterusan. Macam itulah proses dia yang akan berlaku. Nampak idea ini? Fahamkan gambar rajah sequence ini. Cuba fahamkan. Siapa tak faham, tanya sekarang. Sebab saya nak pergi design pula ni. Sir. Ya. Yeah. Okey, line sedengar suara saya kan? Takut line problem je. Dengar. Ni apa? Dia B0 tu retract kan?
B0 tu adalah limit switch, bukan silinder ya. Sorry. Limit switch So kalau depan B0 tu ada lagi, maksudnya pergerakan takkan berhenti lah kan? Mesti pusing je. Pergerakan apa? Apa? Pergerakan daripada A1 tu Mana A1? A1 sini. ke B1 ke A0 ke B0. So macam saya cakap tadi, apa benda yang dia takkan berhenti pergerakan tu? Dia tak berhenti bergerakan apabila start button ni ditekan berterusan. Kalau kita tekan sekali, dia akan buat operasi bergerak, A extend, B extend, A retract, B retract dan berhentilah. Tapi kalau you tekan berterusan, proses tu akan berulang kali lah. Okey. Baik, saya thank you. Yang penting adalah you tengok input signal. Input signal sekarang adalah A1, B1, A0, B0 dengan start. Okey, ini yang akan menyebabkan apa yang bergerak. Okey, kalau kita tekan start, A akan A+. Okey. Kalau A1 dia akan menyebabkan B+. Kalau B1 will cause A-. If A0 will cause B-. Okey. Kalau B-, kalau B0 dia akan trigger A+ balik dengan syarat start button bermula ditekan juga. Faham cycle tu? Faham. Terima kasih sir. Clear? Okay. So sekarang menatang apa? Benda apa A1 dengan A0 ni? Alright. Okay. So A0 dengan A0, A1, B0, B1 tu merujuk kepada roller. Roller di sini roller 3-2-way draft lah. Okay, yang kita lukis ni lah, okay. 3-2-way. So dia ada roller di sini. So inilah merepresent kepada limit switch yang kita sebut A0, A1 dan sebagainya. This one lah, this guy. Okay, boleh? Macam tu kot, saya tak ingat lah. Dah tua dah. Dia punya simbol dia. Lebih kurang macam tu. Okay, so dia menggunakan 3-2-way directional control valve, roller mechanical. Okay, so inilah kita akan ditita. Okay. So next, bila kita dah nampak the sequence A+, B+, A-, B-. So kita letakkan dulu silinder. Ada dua silinder, silinder A, silinder B. Alright. Dan kita kena remark kat sini, okay, A0, A1, B0, B1. Represent limit switch. Represent label limit switch. Di mana kedudukan sebenar dia akan berada di hujung silinder lah. Okay. Now, kita menggunakan 5-2-way valve untuk mengawal silinder. Okay, untuk extend ataupun retractkan silinder. Okay. Yang penting you kena tahu sebelah kiri ini dia akan menyebabkan silinder. Silinder apa? Sebelah kiri ini. Apa ni? T-Naven. Sebelah kiri tu dia akan menyebabkan silinder apa? Kalau signal daripada sebelah kiri. T-Naven. Sebelah kiri. Sebelah kiri ini dia akan menyebabkan silinder tu negatif. Silinder negatif maksud dia? T-Naven, dengar tak? Ke tak ada ni? Ya. Yeah. Tak jelas. Repeat balik suara. Repeat balik. Retract kan sir? Yep, betul. Good. Retracts. Okay. Kalau sebelah kanan, the right side will cause cylinder extend. Okay. So, the signal from here will cause retract cylinder. Signal from here will cause cylinder extend. Yang tu kena ingat. Alright. So, kita draft dulu. Okay. Cylinder dengan 5-2-way. 5-2-way di sini digunakan untuk mengawal
pergerakan silinder. Okey, seterusnya, okey, baru kita meletakkan limit switch dan juga push button. Okey, limit switch kita susunkan simbol itu letak di bawah. Okey, supaya kita nampak lebih teratur. Okey, tapi kita kena ingat A0, A1, B0, B1 ini dia akan bersentuh dengan pergerakan piston dekat silinder. Alright? Okay, so now kita kena kembali kepada sequence diagram tadi. Saya kena lukislah. Lukis kat mana? Sequence diagram kita A plus, B plus, A minus, B minus. Okay, so dia punya input dia akan start dengan start button di sini. Okay, A plus merujuk kepada akan bersentuh dengan A1. Bila B plus, B1 akan trigger A minus. Bila A minus, dia akan trigger A0. Dan bila B minus, dia akan trigger B0 dan terus bermula tempat asal. Sequence yang pertama pula. Dia repeat balik. So now, kita start dengan, saya akan start dengan start button lah. Okay, start button di sini. Okay, kita bermula dengan pressure source. Okay, then start push button. Okay, push button, kita tak tekan, so dia dalam keadaan close lah. Kalau kita tekan, baru dia akan buka laluan dan kompres air mengalir. Okay, kemudian, dekat sini adalah B0 ataupun B0 lah, atau B0. B0, maka dia akan menyebabkan A minus. So kat sini kita dah tahu ini adalah laluan untuk A minus, maka kita letak roller 3-way valve B0, labelkan B0. Okey, yang tanda bersentuhan ini nanti saya cerita kemudian. Sebab dalam keadaan neutral, kedua-dua silinder dalam keadaan retract. Dalam keadaan retract, maka simbol ini menunjukkan dia tengah bersentuh. Okay, so sekarang dalam keadaan retract, A0 bersentuh dengan silinder A, B0 bersentuh dengan silinder B. Okay, so yang pertama selesai. Okay, kemudian daripada A plus, dia akan menyebabkan B plus. B plus di sini, ini adalah silinder B. B plus di side di sini. B plus kat sini, dia terima daripada siapa inputnya? A1. So, kita letak roller A1 di sini. Okay. Kemudian, setelah B plus selesai, dia akan menyebabkan A minus. A minus di sini. A minus di situ, dia menerima input daripada B1. So, B1 di sini rollernya. Alright, the last step adalah B minus. B minus di sini. Dia terima input daripada A0. Dia terima input daripada A0. Dan letak kat sini. Then the rest you sambung sahaja power source. Power source sambung. Dan filter tu selesai. Okay. Ada nak tanya tentang lita ini? Perlu saya repeat? Ataupun saya pergi tunjuk simulation dulu? Repeat. Kita back to the sequence. First kita tengok sequence diagram. Sequence diagram dia bermula dengan A plus, B plus, A minus, B minus. Okay. So which is every sequence itu is related dengan input signal. Input signal dia adalah A1, B1, A0, B0 dan start. Okay. So now apa yang saya akan start? Saya akan start tengok daripada start button. Start button di sini. So start ini dia sambungan sesiri dengan B0. Okay, so you letak je. Start ini akan menyebabkan siapa bergerak? A plus. So you pergi dekat A plus, di sini A plus. Sebab sini adalah silinder A plus. Then you letak je satu push button, start dan B0 dekat sini, B0. Okay, then you sambungkan. Okay. Okay, B0 sebab silinder itu dalam keadaan, kedua-dua silinder itu dalam keadaan retract,
Maka secara tak langsung A0 sedang bersentuh dengan silinder A. B0 sedang bersentuh dengan silinder B. Okey, sebab tu ada simbol sini, touching ataupun ground, touching. Okey, so setelah selesai A+, dia pergi pula next step adalah B+. B+ di sini. Okey, B+. Apa yang menyebabkan B+ adalah input daripada A1. Apabila silinder A extend, dia akan bersentuh dengan A1. So this one adalah A1 punya input yang akan menyebabkan B+. Selesai B+, dia akan menyebabkan step yang ketiga iaitu A-. A- di sini. Okey, A- terima input daripada B1. So B1 letak di sini. Okay, after A- followed by B-. The B- receive input from A0. So this side adalah B-. The input yang trigger B- adalah A0. So the whole circuit is completed. Jadi selesailah litar itu dan lengkaplah litar tersebut. Okay. Ada nak tanya? Okay, ini adalah litar yang sama. Whereas saya labelkan A0, A1, B0, B1 with using 5-way untuk control the cylinder, and then the rest is limit switch and also push button. Kita tengok animation dia. Okay, when you push the start button, extend, retract, retract. Push again, extend, extend, retract, retract. Push again, A extend, B extend, A retract, B retract. So itulah. Saya cuba slowkan sedikit. Tadi slow, ini laju, kelajuan yang sebenar. Okay, ada apa nak tanya tentang litar ini?